إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا الأستاذنا وللخصوصا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ولخصوصا الأستاذ مسرور حمزة خصوصا إلى شيوخنا وللأستاذنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bikum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh bernama rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Dan bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dijadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini dapat lagi kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini. Dinamakan dia sebagai Surau Diri Jumaat Hidayatul Islamiyah Taman Sisili Teluk Intan Perak Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang mengenalkan kita kepada seorang manusia yang merupakan sebaik-baik kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebaik-baik akhlak makhluk daripada sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itulah dia diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh jadi kita mengenali baginda itu dari segi fizikalnya dan daripada segi perwatakannya melalui apa yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya yang disusun, iaitulah kitab Syama'ilu Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam, yakni kesempurnaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita telah sampai pada malam ini menyambung lagi pada fasal bab kedua terakhir. Ini bab kedua terakhir, iaitu bab yang ke-55 tentang hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nanti ada bab terakhir, bab yang ke-56, iaitu babu mara'yu, ra'yan, iaitu bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu maja'a fi rawi ra'yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jumpa Nabi dalam tidur. Ini masya-Allah. Dan bab yang ke-55 ini iaitu babu maja'a fi khilaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pada barang yang telah datang pada menceritakan tentang harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimasukkan sini harta yang dimiliki dan ditinggali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada hadis ke-383. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Fi hadis, pada hadis yang ke-383, Amru bin Al-Haris berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatan. Amru bin Haris berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa, yakni meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali senjata perang baginda, bagal dan sebidang tanah yang kesemuanya baginda jadikan sebagai sedekah. Hadis direkodkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmizi beserta Imam An-Nasa'i. Dari hadis ini kita dah tahu bahawa Amru bin Al-Haris mengatakan, setelah Nabi SAW meninggal dunia, daripada kewafatan baginda Nabi yang telah kita perbahaskan, maka apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidaklah sesuatu perkara yang barang yang ditinggalkan seperti orang-orang kaya tinggalkan, emas dan harta, tidak. Tapi Nabi tinggalkan adalah apa dia? Iaitu senjata perang baginda Nabi SAW, baik daripada tongkatnya, baik daripada pedangnya, baik daripada baju perangnya dan topinya Nabi SAW tu tadi. Dan juga Nabi meninggalkan satu ekor bagal, yang nama bagal tu duldul. Itu bagal Nabi SAW miliki dan Nabi pakai, menunjukkan kesederhanaannya baginda Nabi SAW. Ini bagal kira binatang yang kita sebutkan sebagaimana binatang pertengahan pada penunggangan orang-orang Arab. Orang Arab pertengahan mereka menunggang bagal. Kalau orang tu orang miskin, mereka akan menunggang keldai atau kita panggil himar, insya-Allah. Himar yang i'o bunyi kan, i'o kata masya-Allah. Yang itu himar, masya-Allah taala. Adapun besar sedikit daripada himar, ini saiz dia lebih kurang macam kuda belang, insya-Allah. Kuda belang tu tahu orang panggil kuda belang, sebab dia tu bangsa keldai, insya-Allah. Kuda belang, saiz seperti kuda belang tapi dia tak berbelang, itu dipanggil bagal, insya-Allah. Atas daripada bagal itu kita panggil hisan, itu kuda. Atas daripada kuda baru unta. Ini menunjukkan kekayaan orang naik unta, insya-Allah. Adapun kalau dia tu orang-orang yang bangsawan ataupun orang-orang yang ahli perniagaan, unta biasanya. Kalau dia orang yang pantas seperti pembesar dan sebagainya, mereka kadang-kala menaiki kuda atau urusan yang cepat, seperti seperti Allama Khalid bin Al-Walid, Amru Al-As, ini penunggang-penunggang kuda. Insyaallah barakallah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemahirannya, alhamdulillah kita dapat berita pada minggu lalu ada wanita daripada Malaysia memenangir kan, masya-Allah, naik kuda duduk-duduk sambil tembak anak panah tu. Itu kemahirannya Sa'ad bin Abi Waqqas, mampu menembak, membadik anak panah tadi kepada musuh dengan kadar yang tepat. Padahal ketika tu cukup payah perbuatan tu. Kalau dapat tengok orang buat macam tu, Allah ajib, insya-Allah taala. Baik. Dan Nabi ada satu tunggangan namanya bagal. Kalau kita tengok apa yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki hafizahullah taala dalam biografi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada beberapa ekor kuda dan Nabi ada beberapa ekor bagal. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam unta, insya-Allah. Tapi bagal kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berwarna putih, namanya duldul. Itu dalam dia ada nota kaki sini apa? Bagal milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna putih, namanya duldul.
dikuburkan di Bukit Rahwa, di Bukit Rahwa. Ini Duldul. Itu sebab menamakan tunggangan itu adalah satu sunnah juga, insya-Allah taala, yang Nabi SAW buat. Ini binatang ni namanya ini, binatang namanya ini. Tu tak salah orang dulu menamakan. Ini jalak, ini lenteng, kata insya-Allah. Ini apa namanya, baguk, macam-macam nama lah bubuh. Insya-Allah taala. Bagal tu binatang tu lah tu. Binatang tu bagal ni maknanya kira cerdik sikit daripada keldai. Subhanallah taala anu. Orang Arab kalau kita carut dia, antat, minta maaf guna perkataan saya, contoh je, antal khinzir, kata dia. Antal khinzir, kita cakap Arab. Dia buat nohen je, tak ada apa. Allah tabaraka. Tapi kata antal bagal wal khimar, tu dia boleh mengamuk. Allah taala anu. Sebab khimar ni disebut dalam Quran. Allah kata seburuk-buruk suara adalah suara khimar. Allah taala anu. Dalam surah Luqman kan ada cerita ketika Luqman al-Hakim menasihati anak dia, supaya jaga percakapan, jaga nada suara, kerana seburuk-buruk suara adalah suara khimar. Disebutkan gitu, masya-Allah. Jadi orang Arab bila Allah Taala dah cela binatang tu dalam Quran, dia tak suka kalau disebutkan. Tu sebab kalau dia tahap kemarahan Arab ni, dia kata antal khimar. Tu memang marah betul. Maknanya supaya kita serupa kita lah mencarut dengan kalimat khinzir tadi tu. Seakan gitu, masya-Allah tabarakallah taala anu. Jadi ini bagal tak? Bagal ni di atas sikit daripada unta. Minta atas sikit daripada keldai, masya-Allah tabarakallah. Bawah sikit daripada kuda. Itu Nabi SAW tinggalkan. Yang ketiga Nabi tinggalkan apa? Iaitu Nabi tinggalkan sebidang tanah. Ni dipanggil tanah fidak. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Ada tanah fidak milik Nabi SAW. Dan ada juga tanah yang direbuti oleh Sayyidina Ali dan juga Abbas. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Nanti akan ada topiknya di belakang, yang mana berlaku perbahasan antara Sayyidina Umar dan juga Abbas ketika mana mereka merebutkan tanah Bani Nadir yang ada di Madinah. Ini hak peninggalan Nabi SAW. Ali ni sepupu Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi. Abbas ni pakcik Nabi. Ini dia cerita daripada pewarisan. Itu sebab kalau kita nak mengaji ilmu faraid, la budda, Arab cakap la budda, tidak semestinya tidak, kena dulu mengaji ilmu mawaris. Ilmu mawaris ni ilmu pewarisan. Siapa yang layak dapat harta tu? Bukan semua orang daripada adik-beradik semua layak dapat. Dia emak, emak, kalau dia tu emak, kalaulah dia tu isteri yang ada mak mertua, bahagian dia berapa? Atau di isteri yang tak ada mak mertua tapi dia ada anak, berapa bahagian dia? Atau di isteri yang ada anak tak ada mak mertua, berapa? Yang ada kedua-duanya, mak mertua ada, anak pun ada, berapa bahagian? Dan kalau di isteri tunggal, berapa pula dapatnya? Itu ada perbahasan dia tu, masya-Allah tabarakallah taala anu. Ni matematik kena kuat lah kata orang kalau nak ngaji apa faraid ni, ilmu mawaris, iaitu ilmu tentang miras, kita panggil miras. Kalau orang ambil stam, saya ingat stam ada satu pengajian stam ilmu miras. Kalau nak ngaji faraid dia mesti ngaji miras. Miras ni itu perwarisan, nak mendapatkan pewarisan. Itu sebab nanti kita akan jumpa satu perkataan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, la nuwarrasu. Nabi ni tak tinggalkan pewaris, ataupun tak ada pewaris daripada harta baginda Nabi SAW. Itu sebab dalam hadis ni dia kata apa? Apa yang berlaku? Ja'alaha sadaqatan. Yang dijadikan seluruh daripada harta tadi itu, iaitu senjata perang, bagal apa semua tadi, baginda jadikan sebagai sedekah. Habis semua sedekah. Tak ada pun anak-anak ambil, tu bagal Nabi punya, bagi pada aku, kata masya-Allah. Ini kalau katalah saya meninggal nanti tongkat ni, anak tu kata, tongkat ni bapak saya selalu pergi kuliah bawa pakai tongkat ni, saya berhak dapat, kata masya-Allah tabarakallah. Tidak, pada Nabi SAW tidak, insya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi semuanya jadi harta sedekah. Hadis ke-384. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kalau ayah anda ibunda rahmatullah ingat, pada pengajian yang lalu, bukan Khamis, Ahad lalu, sallallahu taala anhu, kita ada tangguhkan satu cerita. Kan kata kita tangguh satu cerita untuk sambung. Jadi kalau sambung cerita dia mesti ambil Ahad, dia tak boleh ambil Khamis, sallallahu taala anhu. Jadi cerita tentang, kan saya kata Nabi SAW ketika saat beliau itu sakit, lalu dia memarahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Merah padam mukanya, Rasulullah SAW menahan marah ketika itu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Bagaimana hal berlaku ketika Nabi SAW
sampai detik-detik akhir daripada kehidupan baginda Nabi SAW, Nabi ditimpa sakit kepala yang amat dahsyat. Nabi dapat sakit kepala yang dahsyat hingga menyebabkan Nabi tu tak terdaya nak bangun, asyik pitam. Nabi asyik pitam. InsyaAllah. Kan kita dah bahas dulu yang suhu badan Nabi SAW ni 2 kali ganda suhu orang demam. Kalau demamnya kita ini 37, Nabi SAW itu tadi mungkin 70 lebih. Kerana gandaan daripada demamnya orang biasa. Hingga Aisyah radhiyallahu anha tak boleh pegang. Ketika itu Nabi SAW pingsan dan Nabi SAW terjaga. Saat Nabi jaga, Nabi langsung meraba-raba di bawah tempat tidurnya. InsyaAllah. Meraba-raba. Cemas baginda Nabi SAW ketika itu. Lalu ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, mana dompet aku?" Kalau kita sebut dompet lah. Kalau lu kata kantung, mana dia kantung nyimpan duit aku tu, kata Nabi SAW. Maka ketika itu Aisyah pun kata, "Ya Rasulullah, saya simpan dalam gebuk." Dia kata untuk guru saya dalam gebuk, jadi saya sebut gebuk lah. Kita faham almari lah. Saya simpan dalam laci, saya simpan dalam almari, dalam gebuk Rasulullah. "Hati," kata Nabi SAW, "berikan kepada aku." Lalu diambil uncang tadi, dicurahkan ke atas tangan Rasulullah SAW, dan didapati ketika itu ada 7 dinar, iaitu 7 keping emas. InsyaAllah. Itu kita ada kata 7 dinar terakhir Nabi SAW. Maka ada 7 keping dinar tadi. Ketika itu Nabi SAW masukkan balik ke dalam uncang, Nabi ikat semula. Dan Nabi beri pada Aisyah, "Ya Aisyah, infakkan duit ni, sampaikan duit ini kepada para masakin, orang miskin, wal fuqara, orang yang fakir, kepada para janda dan anak yatim. Bagi makan pada mereka. Beri pada mereka yang susah dengan duit ni." Saat itu Aisyah ambil dan Nabi SAW pingsan semula. Bila Nabi SAW pingsan, Aisyah ini sebagai seorang isteri yang prihatin terhadap suaminya, merasa cemas dan ketika itu mula risau terhadap keadaan suaminya. Maka berlakulah kesibukan menguruskan suaminya. Diambilkan bantal, dibuatkan sebagainya, letakkan air menunggu Nabi SAW. Sampai waktu Nabi SAW bangun, terjaga, Aisyah ketika itu ada di sisi baginda Nabi SAW. Apa yang ditanya oleh Nabi SAW pada Aisyah? "Ya Aisyah, apakah telah engkau edarkan duit 7 dinar tadi?" InsyaAllah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Nasitu ya Rasulullah." Terlupa saya Rasulullah. Terlupa bukan terlupa disengajakan, tak. Dia terlupa kerana sibuk menguruskan baginda Nabi SAW. Khidmatnya pada baginda Nabi SAW. Maka ketika nasitu ya Rasulullah, aku terlupa. Nabi pun ketika itu marah. Nabi marah. "Ya Aisyah, apakah engkau ingin suamimu ini dipanggil oleh Allah Ta'ala, dijemput oleh Allah, yang mana suami engkau adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Ketika ia dipanggil oleh Allah Ta'ala, ada dari kalangan umatnya yang lapar, ada dari kalangan umatnya yang mengharap, ada dari kalangan umatnya yang fakir, ada dari umatnya yang tak makan, ada dari kalangan umat yang tak berbaju. Sedangkan dalam rumah Nabinya ada duit." Sedangkan dalam rumah Nabinya ada duit. Sampai gitu marah Nabi SAW. Dia marah ni tegas. Mana tegas dengan kelupaannya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu merah padam mukanya Aisyah radhiyallahu anha, menahan malu daripada apa yang ditegur oleh baginda Nabi. Lalu dipanggilkan khadam, edarkan duit dengan kadar segera. Segera duit tadi ditebarkan. Itulah 7 dinar terakhir yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Habis diedarkan. Subhanallah ta'ala. Itu sebab antara yang ditakuti oleh para ulama apa dia? Iaitu ketika dia mati, di dalam rumahnya ada harta, sedangkan di sekelilingnya punya orang yang lapar, punya orang yang meminta, punya orang yang mengharapkan bantuan, sedangkan dalam rumahnya masih berharta. Dan ketika itu dia dipanggil oleh malakul maut, harta masih ada dalam rumah dia. Ini paling takut. Subhanallah ta'ala anhu. Ya Rahman ya Rahim. Nak putus harta itu nanti bagaimana? Dengan pembagian faraid. Kalau dia ada wasiat dulu. Subhanallah ta'ala anhu. Adapun setelah itu baru difaraidkan harta-hartanya tadi. Ya Allah. Itu sebab harta ni Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah," kan dalam kitab La Tahqiranna minal ma'rufi syai'an, Nabi pernah berdoa, "Allahumma hayyina miskinan wa amitna miskinan." Ya Allah, hidupkanlah aku keadaan miskin, matikanlah aku keadaan miskin, dan himpunkanlah aku dalam kalangan orang miskin. Ya Aisyah pun bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa tuan berdoa begitu wahai Rasulullah?"
Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dapat jawapan dari Nabi, ya Aisyah, sesungguhnya orang miskin masuk syurga lebih dahulu daripada orang kaya selama 40 kharif. Masya-Allah barakah. Iaitu masuk syurga 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Orang miskin masuk syurga dulu, baru orang kaya akan masuk syurga. Jadi kata Rasulullah, janganlah engkau menolak orang miskin, berikanlah kepada mereka agar mudah-mudahan engkau diingati oleh mereka. Si miskin nama tu, ya Allah, orang tu pernah tolong aku, ya Allah, mari masukkan dia dalam syurga sekali. Ini masya-Allah tabarakallah taala anhu. Tu sebab orang meminta ni ayah di bunda rahmatullah taala, jangan sampai tak bagi. Jangan sampai tak bagi. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan, janganlah kamu hina para peminta itu, kerana mereka sudah cukup hina kerana meminta. Berikanlah kepada mereka walau nilaian sebesar kepala lalat. Itu Nabi sebut dalam hadis, masya-Allah. Berikan kepada mereka walau nilaian sebesar kepala lalat. Ini ada budak Myanmar ke budak Selatan Thailand datang, Encik, derma cik itu nak buat sekolah di Patani, nak buat masjid di Patani, minta tolong derma lah cik, kata masya-Allah. Kita dalam otak kita, mindset kita dah terbaca viral di apa namanya, di media sosial. Oh, ini sedikit penipu ni katakan, jangan bagi. Urusan bagi tu kita dengan dia tu Allah yang bagi pahala. Anah bubur RM1, senyap kita jalan. Kalau budak tadi nak menipu, nak beli baju, nak joli, nak kaya dengan duit sedekah, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Antara kita dengan orang yang meminta dah selesai. Kerana Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ. Apabila orang minta, bagi. Jangan kamu tolak. Kata Allah Ta'ala sebut gitu. Jadi apabila lah ada orang minta, kita pun dengar viral ni kata, orang petani datang minta duit untuk berjoli, kata menipu, kata Masya Allah. Jangan dibagi, kata Masya Allah. Jangan dibagi, disuruh pula jangan dibagi. Masya Allah, barakallahu ta'ala anhu. Sedangkan lubuk pahala tu sedang mendatangi kepada kita. Apa dia nak buat dengan duit tu, itu terpulang dia. Kita bagi sekadar benda yang tidak membebankan atas kita. Boh RM1, boh RM2, sudah. Terlupa dah kita cerita RM1, RM2. Daripada kita beli barang lara di mall tu, balik-balik entah RM50 tak tahu apa benda, lagi patutnya kita peningkan daripada nanti kita disoal di Allah Ta'ala ketika ada orang meminta kita tak bagi. Subhanallah ta'ala. Kerana tu sebab Nabi kata, berikanlah kepada mereka kerana mereka dah cukup hina ketika meminta. Nak minta nak yang diberi Allah Ta'ala, tebal muka tu. Subhanallah ta'ala. Kata, cik tolonglah cik sumbang apa ni, kita nak buat masjid di Petani ni cik. Oi, ingat senang-senang, cuba panggil anak kita duduk tepi jalan tu, tolong minta air je, jangan minta duit, minta air ke orang. Belum tentu ndak dia. Subhanallah ta'ala. Mereka telah cukup hina dengan sebab meminta, jangan dihina dengan tidak memberi, kata Masya-Allah. Sampai macam tu. Itu sebab dalam hadis ini Nabi SAW, apa yang Nabi buat? Nabi sedekahkan sekalian daripada hartanya itu tadi, kerana khawatir nanti ditanya oleh Allah Ta'ala tentang orang sekeliling Nabi itu, ada yang tak makan, ada yang tak minum, tetapi engkau mati wahai Muhammad dengan meninggalkan harta. Masya Allah, sampai macam tu sekali. Hak kita ni kita tak tahu lagi keliling kita ni siapa yang rumahnya dah habis berai. Rumah siapa yang memang tak ada minum susu anak dia. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Itu kecaknaan umat semakin tipis gara-gara berpegang kata jangan jaga tepi kain orang. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Walhal kita nanti ditanya di Allah Subhanahu taala. Itu sebab tentang sahabat pun ketika nak masuk syurga Allah Taala akan tanya satu-satu daripada kita perihal sahabat yang kita berkawan. Apa suka makan dia? Hidup dia okey ke tak okey, ada masalah ke tidak. Tabarakallah taala anhu. Baik. Hadis yang ke-384. Masya-Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ja'at Fatimah ila Abi Bakr faqalat man yarithuka?" Faqala ahli wa walidi. فقالت ما لي لا أريث أبي فقالوا أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Fatimah radhiyallahu anha al-Batul datang menemui Rasulullah, menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah ridha Allah Taala pada Abu Bakar. Lalu bertanya kepada Abu Bakar, siapakah yang mewarisimu? Abu Bakar menjawab, istriku dan anakku.
Fatimah berkata lagi, mengapa aku tidak mewarisi ayahku? Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kami tidak mewariskan. Namun aku menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberikan nafkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis direkodkan oleh At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib, insya-Allah. Baik. Ini cerita tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Dia datang jumpa Abu Bakar. Bila dia datang jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata dia pada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, ni saya buat pemudah cerita. Kalaulah awak mati nanti, siapa yang akan mewarisi harta-harta awak? Maksud itu, ya Abu Bakar, kalau awak meninggal nanti, siapakah yang akan menjadi pewaris kepada harta-hartamu? Itu perkataan ini bertanya, siapakah yang mewarisimu? Mana yang akan mewarisi harta-hartamu? Ketika itu Abu Bakar pun menjawab, ahli wa walid, iaitu isteriku dan anak-anakku. Ini mana anak-anak Nabi, anak-anak Abu Bakar lah. Abdurrahman, Aisyah, kemudian akaknya, masya-Allah tabarakallahu taala anhum. Itu semua jadi pewarisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila mendengar tu, anak Abu Bakar ni Aisyah, perempuan, ummahatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul mukminin sallallahu alaihi wasallam, telah mengambil, Nabi SAW telah mengambil dia sebagai isteri, dan dia terlekat pada kalimat ummatul mukminin sebagai mak orang mukmin. Jadi sedangkan Aisyah boleh dapat lagi harta dari Abu Bakar, kata Fatimah, macam mana pula dengan aku? Tu Fatimah tanya, faqalat mali la arisu abi. Kata Fatimah, mengapa aku tidak mewarisi ayahku? Maksudnya barang-barang peninggalan bapa aku, kenapa aku tak dapat? Kalau kita cerita satu kisah, ini cerita terlarang sebenarnya, kerana khawatir orang tak faham. Yang inilah cerita yang dimomokkan oleh puak Syiah dengan memburukkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika mana perampasan ataupun pengambilan tanah fidak, yang ketika itu Sayyidatuna Fatimah duduk di situ. Sayyidatuna Fatimah kan duduk rumahnya di situ, yang mana rumah Fatimah tu duduk dulu tanah Nabi. Tanahnya milik Nabi SAW. Bila Nabi SAW dah meninggal dunia, Sayyidina Umar datang sebagai penjaga Baitul Mal. Sayyidina Umar datang nak ambil tanah tu balik. Rasulullah tak tinggalkan dinar wala dirham, betul? Tak tinggalkan dinar wala dirham, ataupun tanah ni pun tak. Tanah fidak kita kena ambil balik. Fatimah tak nak, kata inilah satu-satunya hadiah ataupun tinggalan bapa aku, kata Fatimah Zahra. Ini cerita dia panjang, diburuk-burukkan oleh Syiah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab, tentang jeleknya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang saat ketika itu Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah diriwayatkan sedang hamil anak laki-laki yang bernama Allahumma salli ala Husam. Nama Husam. Dia kan ada Hasan, Husin, kemudian Husam. Subhanallah taala anhu. Jadi saat dia dalam hamilan tu, kemudian Sayyidina Abu disebut dalam cerita mereka, kata apa? Sayyidina Umar Al-Khattab dengan barannya lalu telah pergi ke rumah Fatimah, lalu dibakarnya rumah Fatimah. Insyaallah. Ini cerita mereka, dibakarnya rumah Fatimah Zahra Al-Batul. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah sedang dalam keadaan ketakutan, menyorok di belakang pintu. Nyorok belakang pintu, takut api tadi, masya Allah tabarakallah, akan bakar dia. Lalu saat ketika itu disebutkan dalam riwayat, Sayyidina Umar tersedar, dan ketika itu Sayyidina Umar pergi merempuh kembali rumah tadi, dan dibukakan pintu. Dia tendangkan pintu nak menyelamatkan Fatimah. Rupanya Fatimah ada belakang pintu, dan terhentak pintu pada perutnya Fatimah hingga keguguran Sayyidatuna Fatimah pada hari itu. Subhanallah taala anhu. Jadi itu periwayatan, penceritaan begitu, insyaallah barakallah. Adapun kita lihat bahawa di situ bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab datang menyelamatkan Fatimah Zahra atas sebab dia tu anaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sebab ada riwayat kata, kalau cerita ni dia kena pendalaman dalam sikit, padahal tak cerita tak kena dengan hadis ni pula. Ini Fatimah datang nak tanya Abu Bakar tentang pewarisan dia. Saat ketika itu Sayyidatuna Fatimah merajuk, disebutkan dari riwayat Fatimah merajuk. Bila merajuk, selang beberapa waktu daripada kewafatan baginda Nabi SAW, Fatimah pula meninggal dunia. Bila Fatimah Zahra meninggal dunia, maka Fatimah telah berwasiat kepada suami dia, wahai suamiku, kebumikan aku, jangan ada siapa-siapa pun tahu di mana kubur aku. Sebut gitu, Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajah telah menggali lebih kurang dalam 8 lubang liang lahat. Masya Allah. Malam tu dia gali 8 liang lahat. Sayyidina Ali karamallahu wajah ditanamkan isterinya, dan hanya dia je yang tahu. Insya-Allah. Kemudian dikebumikan. Besok harinya
Orang ramai datang kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, yang meninggal tu anak Nabi, kenapa tak bagi tahu pada kami, biar kami uruskan bersama," kata masya-Allah. Sedangkan ketika disebutkan Fatimah itu merajuk dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ketika itu mereka semua nak menggali balik kubur yang 8 tadi, nak korek mana satu kuburnya Fatimah Zahra al-Batul. Ketika itu Sayyidina Ali pun keluarkan pedang namanya Zulfikar. Siapa yang nak isteri dia jadi janda dan anaknya jadi yatim hari ni, cuba gali kubur bini aku. Masya-Allah taala. Tahan kubur bini dia. Itu sebab hari ni kalau orang baca sirah, kuburnya Fatimah, kuburnya Khadijah ada, kuburnya isteri si Nabi ada. Tapi bila dia mana kubur Fatimah? Itu dia jadi perbahasan. Kerana banyak kuburnya Fatimah Zahra al-Batul. Allah Akbar. Jadi kita tak cerita bab yang tu terlalu panjang. Kerana itu dia dalam tayarat, pengajian tayarat insya-Allah, dalam pemikiran insya-Allah taala. Adapun kita nak bahas ni cerita tentang Fatimah tanya kepada Abu Bakar, "Bagaimana hal keadaan aku? Kenapa aku tak dapat macam anak-anak engkau dapat?" Kata Fatimah, "Kerana aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la nuwarrasu, aku tidak mewariskan." Maksudnya ada anak pun Nabi SAW tidak mewariskan harta. Kepada umat tidak, kepada kepada sahabat tidak, kepada anak pun tidak. InsyaAllah barakallah. Kemudian Sayyidina Ali sambung. Sayyidina Abu Bakar sambung. "Walakinni, akan tetapi," habis dah, mana Rasulullah cakap itu je, la nuwarrasu, iaitu aku tak mewariskan, kata Nabi SAW. Habis. Tapi Ali Abu Bakar tambah di situ apa? "A'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulluhu." Aku ni kata Abu Bakar, namun aku menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah. Janganlah kau takut Fatimah. Kalau ketika hidup engkau ditanggung oleh Rasulullah, akulah pengganti kepada Rasulullah yang akan menanggung kau. Seolah begitu perkataannya, insya-Allah. Dan apa kata dia lagi? "Aku menanggung orang yang ditanggung oleh Rasulullah dan aku memberi nafkah kepada orang yang diberi nafkah oleh baginda Nabi SAW." Itu sebab tinggalan-tinggalan daripada isteri-isteri baginda Nabi SAW, rata-ratanya dapat nafkah ataupun dapat pemberian barangan rumah tadi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan ketika bersama dengan Nabi SAW membelanjakan uangnya minimal, ni sebut minimal, sebanyak 60,000 dinar. Subhanallah taala. Itu minimal 60,000 dinar. Kiralah berapa 60,000 dinar? Insya-Allah. Dinar dia tak ada jatuh, tak ada inflasi wang. Kalau kita belajar ekonomi, salah satu daripada duit nilaian yang tak jatuh iaitu emas. Insyaallah taala. Kalau dulu kita beli kambing, insyaallah. Kita beli kambing dulu dengan harga mungkinlah orang kata RM120. Dulu kambing seekor RM120. Hari ini harga kambing RM1,200, 10 kali ganda. Dulu harga 1 dinar RM120. Hari ini 100 dinar bersamaan RM1,200. Jadi kalau menggunakan sistem emas, dulu 1 dinar, hari ini masih lagi 1 dinar, insya-Allah. Tapi kalau guna ringgit, dulu RM120, hari ini dah RM1,200, insya-Allah. Itu sebab ekonomi Islam ini, Nabi SAW sebut apa? Tidak dikira suatu itu sebagai nilai kalau dia tak punya berat. Kalau dia tak ada berat, dia tak ada nilai. Tak ada nilai. Barang yang ada berat baru nilai. Apa dia? Dinar. Kewangan Islam ni macam mana? Dia ada dinar, dia ada dirham. Dinar, dirham, fulus, insya-Allah. Dalam fulus, karat, lepas karat, malah, insya-Allah. Dinar tu emas, dirham perak, karat tu tembaga dan timah. Minta maaf, fulus tu tadi tembaga dan timah, karat tu besi, malah tu garam, insya-Allah. Garam pun jadi barang pertukaran dulu, insya-Allah. Itu sebab kalau kita tengok duit kertas dia tak ada berat. Bila dia tak ada berat, dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai sebenarnya. Hingga ia perlu diakui. Jadi kena jumpa gubernur pun letak, wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Saya tanya ayahanda, ibunda ada di sini, siapa pernah jumpa perkataan, wang ini sah diperlakukan dengan nilai pada duit shilling? Duit shilling tak ada. Kenapa duit shilling tak ada? Kerana duit shilling ada berat. Bila dia ada berat, dia ada nilai. Suatu yang ada berat, dia ada nilai. Suatu yang tak ada berat, dia tak ada nilai. Itu sebab duit kertas perlu sokongan dengan kata wang ini sah diperlakukan dengan nilai. Itu sebab akhir nanti bila kedatangan Al-Mahdi ketika melawan Dajjal, akan diangkat kembali dinar wa dirham. Itu sebab orang Islam kita anjurkan simpan dinar hari ini. Simpan emas. Siap-siap simpan emas dah. Kerana ini akan berlaku pada akhir zaman, inflasi daripada duit tadi. Ini cerita duit pula kita ni. Tapi nak bagi tahu itu pentingnya tentang apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, Masya Allah.
Jadi tu sebab apa yang ditanggung oleh Rasulullah dulu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku tanggung dia. Hari ni 1 dinar pun dah 1,300, 1,370 insya-Allah tu. Hari ni emas 1 gram 272, 273 insya-Allah. Masa PKP awal dahulu 1 dinar lebih kurang 1 gram lebih kurang dan 300. Pernah naik paling tinggi dalam tahun ni RM307 1 gram emas insya-Allah. Jadi itu sebab emas adalah suatu inflasi yang tak jatuh. Saya ketika muzakarah Ahlul Hali wal Aqdi di Palembang, muzakarah ulama ketika itu perbahasan mengenai tentang dinar dan dirham zaman kemelesetan insyaallah. Di zaman ketika kejatuhan dunia disyarahkan oleh Profesor Dr. Zaim Saidin insyaallah. Perbahasan dia cukup sangat baik insyaallah. Kalau dapat saya kongsikan nanti insyaallah saya cuba keluarkan balik apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaim Saidin dalam muzakarah tu. Habis muzakarah saya duduk berdua dengan dia lagi. Di ruang lobi kami kena secangkir kopi lah kata orang Indonesia masya-Allah, sambil borak lagi perbahasan tentang malah. Yang terakhir kami bahas ialah malah, iaitu garam. Garam juga merupakan nilaian tukaran pada zaman Nabi SAW, dan garam itu juga termasuk dalam barang nilaian sedekah. Itu sebab bila Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatun afdal?" Apa dia sedekah yang paling afdal? Nabi sebut al-ma'u wan naru wal malah. Kata Nabi sebut al-ma'u air, sedekah air, ni yang paling bagus insya-Allah. Yang kedua an-naru, itu sedekah api, orang nak masak tolong nyalakan api dan sebagainya. Yang ketiga al-malah, al-malah garam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sedekah 1 sudu garam, cerita contohnya 1 sudu garam, yang mana garam tadi digunakan untuk masak sekawah gulai, dan kawah gulai tadi dimakan oleh ramai orang. Kata dia Nabi SAW apa? Sesungguhnya orang yang memberi garam tadi mendapat pahala sebagaimana banyaknya kawah tadi punya makanan insya-Allah. Karena kalau tak ada garam, sekawah kambing pun tak sedap insya-Allah, tak sedap jadinya. Sedap dia kena garam insya-Allah tabarakallah taala. Jadi orang lain merasa nikmat sedapnya kambing tadi kenapa? Kerana garam. Karena itu orang yang memberi garam dapat juga nilaian pahala seperti mensedekahkan dengan nilai yang banyak insya-Allah. Jadi ini dia orang yang membela Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang melakukan ataupun melaksanakan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi SAW ketika hidupnya dan disambung oleh beliau ketika matinya. Hatta dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, apa kata dia? Sesungguhnya engkaulah wahai bapakku seorang pengikut sunnah yang paling penuh. Hampir semua sunnah Nabi engkau buat. Sahabat mungkin ada yang tertinggal, yang ni Nabi buat dia tak pernah buat kerana dia tak ada dengan Nabi. Tapi Abu Bakar ni hampir semua dari sunnah Nabi, kata Aisyah, dia buat. Subhanallah. Itu dia masya-Allah. Baik, hadis ke-385, Abu Al-Bakhtari melaporkan anna al-Abbas alayya jaa ila al-Umar yakhtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza wa anta kadza faqala Umar li Talhatan wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'id radhiyallahu anhum anshudukum nashadtukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kulu malin nabi sadaqatun illa ma'at'amahu inna la nuwarrathu. Wa fil hadithin qissatu. Abbas dan Ali radhiyallahu an telah datang menemui Umar. Mereka berdua sedang berselisih mengenai suatu perkara, yakni tentang tanah yang ada di Bani Nadir. Masing-masing berkata kepada lawannya, kamu begini, kamu begini. InsyaAllah. Umar berkata kepada Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, aku bertanya kepada kamu semua dan bersumpah demi Allah, adakah kamu semua pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap harta seorang Nabi adalah sedekah, kecuali sebagai makanan orang yang menjadi tanggungannya. Sesungguhnya kami para Nabi tidak mewariskannya. Dalam hadis ini ada kisah yang panjang insyaAllah. Jadi ini saya cerita tadi, yang Abbas ni bergaduh dengan Ali.
merebut tanah Bani Nadir. Dan ketika itu apa berlaku? Masing-masing berkata kepada lawannya. Ali cakap dekat Abbas, Abbas cakap ke Ali, anta kaza wa kaza. Yang Ali bilang anta kaza wa kaza. Debat mulut, jidal. Ini perkara yang tidak mendatangkan faedah. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, al-jidal ini adalah salah satu daripada mafatih, anak kunci ataupun gerbang daripada gerbang terjunamnya dalam pujukan syaitan. Duk bergaduh siapa nak menang. Mari kita adakan perdebatan, kata Masya Allah. Tengok siapa menang. Al-jidal. Ini kata dia lorong-lorong yang nak menemu kepada kefasadan. Apa tujuan jidal tadi? Orang yang berdebat tadi merasakan menang untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan pihak lawan pula nak rasa menang dengan jatuhkan pihak lawan satu lagi. Itu sebab kita ambil satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi SAW? Izal taqa muslimaini bisayfayhima faqatil wal maktul finnar. Apabila bertemu dua orang muslim dengan dua bilah pedang, yang mereka itu saling berlawan dengan pedangnya. Ini dua-dua Islam ni, lawan pedang. Ketika itu faqatil wal maktur, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Nabi SAW. Dua-dua masuk neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, fana balu. Macam mana boleh jadi macam tu? Maksudnya, kalau yang membunuh tu masuk neraka, patut. Kenapa yang terbunuh pun masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, andai kata yang terbunuh tu hidup, nescaya dia berniat untuk membunuh yang membunuh dia. Maknanya hasad, sikap saling nak menang dalam satu perkara itu tadi adalah sifat yang jelek. Masya Allah. Jadi hadis ni kita tangguhkan dulu pada perenggan pertama. Nanti kita akan sambung. Ya, Sayyidina Umar menjadi hakim dan saksinya itu ada 4 orang, iaitu Talha, Zubair, Abdul Rahman dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 4 orang yang menjadi saksi. Ini kita akan bahas tentang perhukuman penyaksian, ya, pada siri akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما على قدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وسنة أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah serta surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allah.